الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، عليك يا حبيب الله، عليك يا نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Yang dihormati, yang dikasihi Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah dapatlah lagi sama-sama kita berada di dalam rumahnya. Mudah-mudahan hidup kita dalam rumah Allah mendapat keberkatan, mendapat rahmat dan nikmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, menjauhkan diri kita daripada azab kubur dan azab api neraka Jahannam, dan menempatkan diri kita di hari akhirat kelak bersama dengan para anbiya, para syuhada, para orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang sentiasa mendapat naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk memasuki syurganya dan menikmati nikmat syurga Allah, di mana nikmat yang paling besar, yang paling mulia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat dapat melihat Allah dan nikmat dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa memerlukan juru bahasa. Inilah nikmat yang dinanti-nantikan oleh sekalian para penghuni syurga Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam masjid pada ketika ini, sahabat-sahabat kita yang mengikuti kuliah secara dalam talian, mudah-mudahan dipertemukan kembali oleh Allah di hari akhirat kelak di dalam surganya. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berada di dalam majlis ilmu seumpama berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan semula oleh Allah di hari akhirat kelak di dalam syurganya. Jadi insya-Allah sementara kita menantikan masuknya salat pada Isya, kita duduk seketika dalam majlis ilmu, dalam kuliah maghrib bulanan, pengajian kitab Safaratul Maut. Jadi insya-Allah pada malam ni kita masuk pada bab yang baharu, yakni bab yang ketujuh. Yang bab membicarakan sesungguhnya kamu tetap datang kepada kami pada hari kiamat kelak dengan bersendirian. Kerana kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersendirian.
Qala muallim rahimahullahu ta'ala, dan berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan rahmat dan nikmat kepada ulama yang mengarangkan kitab, kepada yang mendengar. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada apa yang dituliskan oleh ulama di dalam kitabnya yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta hujah para ulama. Maka dimulakan akan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang memberi maksud bahawa yang layak dipuji, yang wajib kita puji hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam dan selawat kepada keluarga baginda dan baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa tercurah, di mana Nabi yang terbaik dan termulia, begitu juga bagi keluarga, para sahabat dan sekalian pengikutnya hingga ke akhir zaman. Selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, maka dimulakan juga dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَّا فُرَدًّا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوْلَنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كَنتُمْ تَزْعُمُونَ. Dan sesungguhnya kamu, yakni kita ni lah, dan sesungguhnya kamu telah datang kepada Allah, kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan dahulu dalam keadaan bersendirian, dan kita ni kamu tinggalkan di belakangmu apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan pada kita hari ini. Kita mati asal-asal semuanya akan ditinggalkan. Baik pangkat, darjah, kebesaran, harta banyak mana sekalipun, kita akan tinggal, kerana itu semua adalah kurniaan Allah, anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, maka Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, yakni kitab Ar-Riqaq, kitab nasihat, menyatakan bahawa dalam bab larangan menghiasi dunia, dan telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, wa mal hayatud dunya illa lahibun wa lahwun, dan tiadalah kehidupan dunia ini malaikat hanya permainan dan senda gurau belaka. Allah Ta'ala nak uji kita ni dengan dunia, kerana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak tengok siapa di antara kita ni di sisinya di hari akhirat kelak, siapa yang lebih baik amalannya. Maknanya Allah Ta'ala tidak ciptakan khalifah, tidak ciptakan manusia ni bukan semata-mata ciptaan, tetapi Allah Ta'ala nak uji kita. Maka sebab itulah kalau berbalik kepada awal mukaddimah kita dalam kitab Ziarah Alam Barzakh, yakni perbualan di antara malaikat Jibril alaihi salam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, untuk apa engkau ingin ciptakan khalifah, yang pada akhirnya khalifah inilah juga akan merosakkan bumi?" Maksud masa itu tidak lagi disebut manusia, disebut sebagai khalifah. Sebab manusia ni, kita semua ini adalah khalifah, pemimpin, pentadbir, memakmurkan bumi, bukannya merosakkan bumi. Maka sebab itu Jibril tanya, "Ya Rabb, wahai Allah,
untuk apa engkau ciptakan manusia? Pada akhirnya manusia ini akan merosakkan bumi. Maka Allah Ta'ala jawab kepada Jibril, wahai Jibril, engkau tidak tahu apa yang aku tahu. Ni sebelum Allah Ta'ala nak perintahkan Jibril turun ke muka bumi ni, turun ke dunia untuk mengambil 7 jenis tanah. Untuk ambil 7 jenis tanah untuk ciptakan Nabi Adam alaihissalam di syurga. Tanah pun jawab benda yang sama juga kepada Jibril. Apabila Jibril turun saja ke muka dunia ni, muka bumi ni, untuk ambil tanah, tanah dijawab kepada Jibril, wahai Jibril, untuk apa aku dijadikan makhluk, dijadikan manusia, dijadikan khalifah, yang pada akhirnya aku akan menjadi bahan bakar di dalam api neraka Jahannam. Sebab bahan bakar asal-asal dalam neraka ni adalah manusia. Di kalangan manusia adalah merupakan menjadi kayu api di dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab kepada Jibril, wahai Jibril, engkau tidak tahu apa yang aku tahu. Jibril tanya lagi, ya Rabb, mampukah bumi ini menampung makhluk, menampung khalifah? Maka Allah Ta'ala jawab kepada Jibril, aku ciptakan kehidupan, aku ciptakan kematian, dan aku ciptakan pengharapan. Allah Ta'ala ciptakan hidup dan mati, dan pengharapan manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itulah kita ni nak berharap akan sesuatu, mintalah kepada Allah, bukannya kepada makhluk. Sehingga Nabi sebut dalam kitab Sahih dan Bukhari dengan hadisnya, apa Nabi kata? Apabila kalian berhajat akan sesuatu, maka tunaikanlah 2 rakaat. Maksudnya Allah Ta'ala nak kita ni berharap kepadanya, mintalah dalam sembahyang, bukannya minta dekat pokok-pokok, bukannya minta dekat batu, bukannya minta dekat haiwan, tetapi mintalah kepada Allah. Sebab kalau minta dekat pokok, minta dekat batu, minta sebenda selain daripada Allah, maka kita telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Apa kata Imam Bukhari dalam kitabnya Kitab Ar-Riqaq dalam bab larangan menghiasi kehidupan dunia, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, dan tiadalah kehidupan dunia melainkan hanya permainan dan senda gurau belaka. Surah Al-An'am ayat 32. Kemudian kata Imam Bukhari, dan telah berkata Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, sesungguhnya dunia telah pergi membelakangimu dan akhirat telah menghadap di hadapanmu. Kita ni hidup hanya untuk 3 hari. Semalam sudah berlalu, hari ini dan esok. Esok belum tentu. Besok belum tentu. Hak semalam tak boleh berulang dah pada hari ini. Hak tahun lepas ke apa semua tak ada dah. Umur kita sekali pun tak ada orang sambut kelahiran kekurangan umur. Semua sambut kelahiran tambah umur. Tahun ni sambut umur berapa? 98. Tahun depan jadi 97 ada? Ada. Tu pun kalau tak sedar diri lagi, tak tahu nak kata dekat dengan 100 umur. Ramai manusia gitu hari ni. Bukan kata umur tak 100, hak mereka umur semua kita pun gitu juga. Kita ni semakin hari semakin dekat dengan hari kiamat. Sebab kita dah masuk dah pada fasa-fasa ni. Orang duk heboh pasal Imam Mahdi tahun depan ni. Wallahu alam, belum tentu. Tapi ianya pasti berlaku.
Sebab tuan-tuan kalau buka dalam tafsir Al-Quran, dalam tafsir Al-Quran, dia ada satu bab mengenai kronologi hari kiamat. Perjalanan Allah Ta'ala dah tulis dah satu persatu. Kita ikut hak tu sudahlah. Apa disebut dalam Al-Quran? Kronologi hari kiamat. Sebelum munculnya Imam Mahdi. Orang kata Imam Mahdi muncul tahun depan. Kita tidak tahu betul ataupun tidak. Memang betul setiap 100 tahun ada seorang mujaddid pembaharu dalam urusan agama. Tapi hak muncul tahun depan ni belum tentu Imam Mahdi, mungkin orang lain. Tak mungkin orang lain. Sebab apa? Jika betul munculnya Imam Mahdi disebut dalam Al-Quran, bumi ini akan kemarau selama 3 tahun sebelum munculnya Imam Mahdi. Dan kita hujang tak berhenti lagi. Itu sampai lambat hari ni. Saya tengok pada umur 4.5 hari. Asal tu apa? 4.18. Lepas maya asal turun kali. Lepas maya tu 4.5 daripada Subang USJ. 7.5 baru sampai. Pasal hujang. Nak ceritanya dalam kronologi Al-Quran, sebelum munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi bukan orang Malaysia. No, Mekah, Madinah. Muncul di Madinah, lari ke Mekah. Imam Mahdi ni muncul di Madinah, lepas tu Imam Mahdi melarikan diri ke Mekah bersama pasukan tenteranya seramai 313 orang. Dia sama kekuatan dengan tentera Rasulullah Badar Al-Kubra. Peperangan pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Angkatan tentera perang Rasulullah ketika itu 313 orang. Maka begitulah juga kekuatan tentera Imam Mahdi 313 orang. Muncul di mana? Di Madinah. Orang kita macam-macam. Oh, Imam Mahdi ni dari Malaysia. Taksub punya orang. Kan? Imam Mahdi ni keluar ni berbicara bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Bukan bahasa Melayu. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Munculnya Imam Mahdi setelah bumi ini kemarau selama 3 tahun. 3 tahun tidak diturunkan hujan. Bukan Malaysia saja, seluruh dunia tak turun hujan. Dia mari Imam Mahdi dulu, baru Dajjal. Dia Dajjal dulu, baru Imam Mahdi. Nabi Isa selepas Imam Mahdi. Ada kata Dajjal dulu, ada kata Imam Mahdi dulu. Jadi hak mana mari dulu? Batu saya kata, dah. Yu'minu Nabil Ghaib, sudahlah, wajib berimam, tak payah sibuk nak cari Imam Mahdi. Kenal dulu imam masjid kampung masing-masing. Ni Imam Mahdi, imam surat kampung sendiri pun tak kenal. Dah sibuk cari Imam Mahdi. Ya, pelik orang kita. Dah. Sebelum munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, bumi ini akan kemarau selama 3 tahun. Dajjal sudah ada, cuma tidak dilepaskan lagi. Dajjal memang sudah ada, cuma belum dibebaskan lagi. Silap, dia mari Dajjal dulu 3 tahun. Dajjal ni bawa makanan, minuman dan sebagainya. Muncullah Imam Mahdi. Dan Dajjal ini mati di tangan, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di Baitul Maqdis, Palestin. Sebab tu mereka ini nak rebut sangat Palestin ni. Sebab dia tahu Tuhan dia. Sebab Dajjal ni muncul di Iran. Dajjal dia muncul di Iran. Satu sirah yang Nabi cerita di zaman Nabi lah. Kisah 30 orang pemuda yang bertemu dengan Dajjal. Pemuda Kristian
yang bertemu dengan Dajjal di satu pulau. Mana boleh sebut Dajjal ni daripada Iran. Nah, maknanya pulau itu berada di Iran lah. Nah, sebab disebut dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim kisah Dajjal ni, Dajjal ini sudah ada 30 orang pemuda pada asalnya berada di atas sebuah kapal. Sampai satu ketika dalam pelayaran mereka pemuda Kristian. Nabi cerita ni sebelum kedatangan Islam. 30 orang pemuda ni dalam pelayaran, kapalnya dilanda ombak yang begitu besar, sehingga menyebabkan kapal ini terdampar di satu pulau. Apabila terdampar di satu pulau, turunlah 30 orang pemuda ni nak mencari sumber makanan dan minuman. Dan apabila turun ke pulau tersebut, cari minuman, air bersih, makanan daripada sumber tumbuh-tumbuhan ni, dan keluar satu haiwan yang boleh berkata-kata, bukan dabah. Dabah pun haiwan boleh berkata-kata juga, tapi dabah ini membawa tongkat Nabi, yang pergi menyentuh setiap manusia, siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Tapi binatang ini yang dimaksudkan dengan Nabi, haiwan ini bernama Al-Jassasa. Haiwan ini bernama Al-Jassasa. Pergi jumpa dengan 30 orang pemuda ni, tanya, kalian ni semua 30 orang ni mari daripada mana? Mari luar ni apa ramai-ramai ni? Tapi tak cakap dengan gitu kan. Maka 30 orang pemuda Kristian ni jawab, sebahagian daripada kami ini datangnya daripada Mekah dan ada daripada Madinah. Dan maka Al-Jassasah ni kata apa? Kalian pergilah ke tengah pulau ini, ada satu gua. Di dalam gua itu ada seorang lelaki. Dan tahu lagi Dajjal. Dan ada seorang lelaki yang ingin bertemu dengan kalian semua ini. Dan maka pergilah 30 orang ni masuk ke tengah pulau, jumpa satu gunung dan ada satu gua. Masuk saja ke dalam gua sampai ke tengah gua tersebut. Mereka ini melihat seorang lelaki yang kakinya diikat, tangannya pun diikat. Kaki diikat, tangan pun diikat. Duduk dalam keadaan mencangkul, tangan dia berada di atas kepala bahu. Seperti tawanan perang. Pergi 30 orang pemuda ni duduk dekat tu. Maka lelaki yang kena ikat itu bertanya, kalian semua ni siapa? Maka 30 orang pemuda ni jawab, kami sebahagiannya daripada Mekah dan sebahagiannya daripada Madinah, tanah Arab. Maka lelaki yang kena ikat ni kata, aku ingin bertanya kepada kalian beberapa perkara. Di Madinah, di Yathrib, di sebelah kiri itu Yathrib, Madinah lah. Adakah ladang kurma masih lagi berbuah dengan lebat? Ladang kurma di Madinah, leding. Maka 30 orang pemuda ni jawab, yang wakil daripada Madinah pun jawab, masih lagi berbuah, masih lagi lebat. Soalan seterusnya dia tanya, adakah sungai Furat, tasik sungai Furat, pempangan sungai itu sudah mula mengering? Dia tidak lagi, air masih lagi banyak. Masih belum kering, air masih lagi banyak. Lepas tu, tanya lagi. Lahir tak lagi seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Yang ni Rasulullah lah. Dia kata, sudah lahir. Sudah lahir. Memang Nabi sudah lahir, cuma Islam belum lagi tersebar. Maka kata lelaki yang diikat itu kata apa? Apabila ladang kurma itu sudah lagi tidak berbuah, walaupun setandan, tak ada buah. Dan apabila tasik sungai Furat itu mengering dan munculnya emas-emas. Dan yang kata Rasulullah tu, dan apabila Rasulullah sudah ada, sudah wafat,
maka tunggulah pada saat itu aku akan dilepaskan oleh Allah. Lepas tu barulah dia tanya, mu ni siapa? Duduk dalam ni tapi kamu tahu perkembangan di dunia luar. Tak, tentang ladang kurma, tentang air tasik, tak, tentang diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki yang kena ikat dia kata, aku adalah Dajjal Al-Masih. Dan aku hanya menantikan saat diri aku akan dilepaskan, dibebaskan oleh Allah. Cerita ni bila? Lama dah, 1400 tahun dah. Dajjal ni sudah ada sebelum lahirnya Rasulullah, sebelum Islam mula tersebar. Dan kata Dajjal, tunggulah di saat pada air sungai Furat sudah mulai mengering, munculnya gunung-gunung emas dan ladang kurma sudah lagi tidak berbuah, maka tunggulah pada saat itu aku akan dibebaskan oleh Allah. Aku adalah Dajjal Al-Masih. Lagi tak 13 pemuda ni? Tak lagi. Tak lagi. Bukan sebab dia ramai, bukan sebab tak takut, sebab dia nak tahu perkembangan. Apa benda yang lelaki yang kena ikan ni, apa lagi yang dia tahu. Maka Dajjal ini pun cerita satu persatu. Akan keluar bersama dengan aku kelak, bersama 70,000 pengikut di kalangan Yahudi. Yahudi mana? Hak yang ada hentang bumi Palestin sekarang ni. Ya, hak yang duk belasah bumi Palestin pada hari ini, Zionis. Itulah mereka sedang membuat persiapan sebenarnya. Nak buat laluan untuk menantikan kedatangan Tuhan mereka, yakni Dajjal Al-Masih. Dia nak hancurkan negeri-negeri. Tengok Iraq dengan Iran sudah hancur. Itu di antara laluan Dajjal esok-esok. Termasuklah Palestin. Sebab apa? Mengikut turutan. Selepas Israel menguasai bumi Palestin sepenuhnya, dia pendatang Arab, tak ada negeri. Dia mari bumi Palestin tahun 1947 dengan sebuah kapal yang besar ni, Israel. Hak yang mari asal tu, kali ikut cerita sejarah, adalah di kalangan orang yang baik, walaupun dia Israel. Di kain rentang yang ada pada kapal tersebut tertulis, tolong selamatkan kami, rumah kami telah dimusnahkan, anak-anak kami telah dibunuh dan sebagainya, macam-macam lah tulis. Dan kami dihalau oleh Jerman. Jerman ni tahu dah memang bangsa Israel ni jahat, maka dia akan dah bunuh dah separuh, dia hanya meninggalkan separuh supaya dunia tahu bahawa Israel ni jahat. Pergi ke bumi Palestin pada 1947. Ketika itu Palestin negara aman, damai, pengeluar sabun terbesar dunia, airport paling sibuk di dunia di Palestin ketika itu 1947. Saya ada menyimpan beberapa gambar-gambar dia, video bumi Palestin sebelum dijajah oleh Israel. Bermula pada itulah sedikit demi sedikit. Sebab Israel tahu orang Islam mesti baik punya. Walaupun wakil Yahudi pernah bertemu dengan Sultan Abdul Hamid, pemerintah Turki, nak minta tanda tangan supaya serahkan sebahagian sedikit tanah kepada Israel untuk didirikan sebuah negeri. Sultan Abdul Hamid sampai ke mati, sampai ke sudah tidak sanggup, tak berserah. Sebab Sultan Abdul Hamid sudah boleh baca Israel ni adalah di kalangan yang banyak membunuh para nabi. Sebab keturunan nabi di kalangan Israel ada lebih kurang dalam 128,988 orang para nabi dan rasul. Rasulullah bukan daripada kalangan Bani Israel.
Rasulullah Bani Lu'ay, Bani Abdul Manaf. Tak. Bangsa Arab Mekah. Maka sedikit demi sedikit Israel ni dia mula jajah. Hak yang ganah tu daripada mana? Keturunan Israel, bangsa Israel yang pindah ke Palestin, anak-anak mereka itulah yang menjadi Zionis hari ini. Anak-anak mereka hak yang dia lahir dan sebagainya, mari sebuah kapal ni, mereka inilah hak yang mengganah hari ini sebab dia percaya kepada kitab dia bahawa Palestin adalah bumi tu nenek moyang dia. Betul. Dalam kitab perjanjian Taurat, Injil dan Zabur memang sebut. Tapi bukan hari ini. Bukan sekarang ini. Sampai masa Israel akan menguasai Palestin, pada ketika itu dia kata betullah apa yang disebut dalam kitab dahulu tentang bumi Palestin. Apabila Israel, kita bahas Palestin, bahas ni. Batu sama kita. Apabila Israel ni dia menguasai Palestin, dia pun akan mula mengepung kota Madinah. Masa tu dah. Baik, kita berhenti seketika beri laluan Hasan. Masa cepatlah tu sampai lawan. Muslimin muslimat para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Israel Zionis Yahudi ini menguasai bumi Palestin, mereka pula akan mengepung Madinah dan menghancurkan Madinah. Apabila menghancurkan Madinah, maka ketika itulah saat Imam Mahdi, Dajjal semua sudah hampir nak tiba. Disebut dalam kitab kronologi hari kiamat, dia daripada Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, Dabbah, Al-Jasasah semua ni ikut susunan. Maka berlakulah peperangan yang paling besar, paling bersejarah dalam peradaban manusia. Sejarah paling besar, lebih besar daripada perang dunia pertama, lebih besar dari perang dunia kedua. Sebab sebelum nak berlakunya peperangan itu, hari ini kita akan dapat tengok tentera-tentera kafir mereka bergaduh sesama sendiri. Rusia bergaduh dengan hak ni, China bergaduh dengan hak ni, sesama mereka. Tetapi sampai satu masa mereka ini akan bergabung untuk melawan tentera Imam Mahdi. Tentera Imam Mahdi. Setelah mereka berjaya menghancurkan Yathrib, Madinah. Ni Nabi sebut. Ni Nabi sebut cerita ni. Cuma kita kadang-kadang dia cerita ni timbul waktu mana? Apabila isu Palestin, maka timbullah kita ceritanya, orang akan cerita kronologi perjalanan. Dia akan serang kota Madinah dan menghancurkan Madinah. Tapi sebelum tu Islam sama Islam pun bergaduh, kafir sama kafir pun bergaduh. Sorry, kalau sebut kafir orang marah macam ni. Tapi hakikatnya memang kena sebut, dalam Quran sebut. Takkan kita nak sebut dia Islam juga? Kalau dia kafir, kafir. Kalau Yahudi, Yahudi adalah kitab pun sebut Yahudi, dalam akhlak sebut Yahudi, dalam hadis pun sebut Yahudi. Islam sama Islam akan bergaduh daripada mana? Pemerintah Arab Saudi, keturunan raja yang memerintah Arab Saudi hari ini, mereka ini akan bergaduh, akan sampai masa. Tengok ada nampak dah Putera Salman bergaduh dengan ayah dia, dengan abang dia. Masing-masing ada tentera masing-masing. Tak? Masing-masing ada tentera masing-masing. Putera Salman ada tenteranya sendiri, Raja Saud ada tenteranya sendiri, Tengku Mahkota Raja Arab Saudi ada tenteranya sendiri. Mereka ini akan bergaduh sesama mereka untuk merebut wilayah kekuasaan Arab. Kafir sama kafir pun bergaduh juga.
Tapi akan sampai satu masa semua negara-negara kafir ini, orang-orang kafir akan bergabung untuk melawan satu pasukan Islam yang diketuai oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Sebab itulah katakan Imam Mahdi ini muncul di Madinah di saat Madinah dihancurkan oleh Zionis. Muncul di Madinah dan Imam Mahdi ini mengaku, aku adalah utusan daripada Allah, aku adalah Muhammad bin Abdullah. Nabi kata apa? Imam Mahdi keturunan aku, namanya sama seperti nama aku, ayah dia pun sama seperti ayah aku nama, mak dia pun sama seperti nama mak aku. Dan dia adalah keturunan aku. Rupa parah pun lebih kurang macam aku dengan rambut tubuh badan. Apabila mengaku sahaja dia adalah Imam Mahdi di Madinah, ramai orang tak percaya, maka puak-puak kafir ini menyusulkan strategi untuk membunuh Imam Mahdi. Dan itulah juga tujuan Zionis Israel hari ini berperang melawan pasti sebenarnya mereka nak membunuh mana-mana rakyat Palestin yang bernama Muhammad bin Abdullah. Dan mereka akan detek siapa dia Muhammad bin Abdullah. Kerana mereka menganggap itu adalah Imam Mahdi. Maka dia nak pancung lawan. Sebab Imam Mahdi muncul pun pada usia 40. Bukannya dekat dengan 70, 80. Nah, umur 40. Oh, kata dia tu pula Imam Mahdi. Berat nanang sungguh. Dia kat 80 dah umur. Baik. Muncul di Madinah, dia mengaku bahawa dia Imam Mahdi, maka musuh-musuh Islam mula mengaturkan strategi untuk membunuh Imam Mahdi. Sebab Imam Mahdi kata apa? Dalam aku melarikan diri ke Mekah, akan ada satu ketumbukan tentera yang besar yang akan kejar aku nanti daripada Madinah lari ke Mekah. Dan apabila aku masuk sahaja ke pintu kota Makkah Al-Mukarramah, mereka ini akan ditenggelami oleh Allah Ta'ala di dalam tanah, dalam bumi. Itu pun orang tak percaya lagi. Tak. Maka berlakulah benda yang Imam Mahdi sebut. Larilah Imam Mahdi daripada Madinah pergi ke Mekah. Masuk saja ke Mekah Al-Mukarramah. Apabila Imam Mahdi sampai di hadapan pintu Kaabah di antara makam Ibrahim, pasukan tentera musuh-musuh ni yang berada setelah nak sampai ke kota Mekah, mereka ini ditenggelamkan di dalam tanah. Apabila dia tanya pasukan tentera-tentera kafir ni, musuh-musuh Islam, tenggelam dalam tanah, baru dah mereka percaya, oh betul lah itu adalah Imam Mahdi. Baru dia teringat apa yang Imam Mahdi sebut, bahawa satu pasukan tentera yang besar yang akan ditelan dalam peluk bumi. Maka Nabi kata apa? Seandainya umur kalian masih lagi panjang dan hidup di zaman itu, pergilah berbaiat walaupun dalam keadaan merangkak. Walaupun bumi Arab diturunkan salji. Itu salah satu dajjal yang bertanya tadi. Adakah bumi tanah Arab turun salji? Salah satu dajjal kepada 3 orang pemuda. Dia kata apabila Nabi sebut, apabila andainya kalian umur masih panjang di zaman itu, pergilah berbaiat dengan Imam Mahdi walaupun dalam keadaan merangkak. Sebab itu satu kronologi yang panjang. Walaupun dalam keadaan merangkak, pergilah berbaiat dengan Imam Mahdi. Barulah orang percaya. Barulah orang percaya, oh betul lah apa yang disebut oleh Imam Mahdi itu satu kumpulan tentera yang besar, ketumpukan bukan satu batalion lebih. Sebab apa? Seluruh tentera-tentera kafir seluruh dunia akan bergabung. Dalam dunia kita ni ada berapa negara? Ada 200 negara. 193. Berapa saja negara Islam? Berapa negara Islam? Arab Saudi, Syria, Jordan, Yaman,
hak Islam. Malaysia 50-50. Nak ceritanya, negara-negara kafir ni, tentera dia akan bergabung untuk melawan pasukan tentera Imam Mahdi di akhir zaman. Pada ketika itulah apabila tentera Islam menang di waktu subuh pagi Jumaat di Baitul Maqdis, Imam Mahdi mengimamkan solat subuh. Dan sewaktu nak mengimamkan solat subuh, pasukan tentera sudah menyusulkan saf di belakang. Imam Mahdi pun naik ke depan untuk solat subuh. Turun satu cahaya putih. Dia melihat turunnya Nabi Isa alaihi salam. Maka Imam Mahdi pun nak undur ke belakang, kerana nak beri laluan supaya Nabi Isa menjadi imam pada solat subuh tersebut. Tapi Nabi Isa kata apa? Tidak, teruskan. Maka Nabi Isa menjadi makmum kepada Imam Mahdi. Bermulanya di situ, bermulanya lah pemerintahan Nabi Isa alaihi salam bersama Imam Mahdi selama 40 tahun. Masa tu tak kiamat lagi. Tak kiamat lagi. Tak kiamat lagi. Nabi Isa memerintah dunia ni selama 40 tahun. Nabi Isa berkahwin dengan orang biasa. Nabi SAW kata apa? Maka beruntunglah siapa yang menjadi isteri kepada Nabi Isa alaihissalam pada zaman itu. Dan sebab Nabi Isa akan berkahwin dan mempunyai seorang anak lelaki. Merintah dunia selama 40 tahun. Sebab selepas daripada matinya Dajjal, dibunuh oleh Nabi Isa di Palestin, muncul pula Ya'juj dan Ma'juj. Allah Ta'ala lepaskan pula Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa pun minta pula dengan Allah Ta'ala nak membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Allah Ta'ala kata apa? Tidak, wahai Isa, Ya'juj dan Ma'juj bukan lawan. Sebab pasukan tentera Ya'juj dan Ma'juj ni seramai 70,000 orang. Ya'juj dan Ma'juj ni manusia, bukan haiwan. Dia manusia, tapi manusia yang paling ganas, paling zalim, paling ganas. Lebih ganas daripada Zionis Israel. Sebab dia muncul selepas Dajjal. Selepas Dajjal mati. Dajjal umur dia tak panjang, 40 hari je memerintah dunia. 40 hari. Kita dengar 40, oh baru sebulan 10 hari je. Dah lah, sediakan makanan ada. Satu hari Dajjal hidup di atas dunia, satu hari bersamaan 365 hari. Satu hari bersamaan 365 hari. Untuk hari pertama. Hari yang kedua, satu hari bersamaan 6 bulan. Hari yang ketiga, 3 bulan. Hari yang keempat, dia turun sikit demi sedikit. Sampailah hari yang ke-40. Walaupun satu hari itu selama setahun, cuaca berubah tak? Berubah. Waktu berubah, cuaca berubah, semuanya berubah. Tengok, satu hari je. Memang satu hari, tapi panjang dia 365 hari. Setahun. Itu Dajjal. Memerintah. Umur tak panjang. Allah Ta'ala bagi dia umur 40 hari je. Berbanding dengan Nabi Isa alaihissalam memerintah dunia selama 40 tahun. Selepas Nabi Isa wafat, Imam Mahdi wafat, orang-orang beriman wafat, tinggal hanya orang-orang kafir. Pada ketika itu barulah berlaku kiamat kubra. Dah tengok dah peristiwa-peristiwa yang besar sebelum tu. Dengan Ya'juj Ma'juj, dengan Dajjal, dengan makan dunia, makanan tak ada, minuman tak ada, segala benda tak ada dah. Masih ada lagi yang tidak mahu beriman kepada Allah. Yang beriman tetap beriman, yang tidak beriman tetap juga tidak beriman.
Itu ada pelik manusia. Itu ada hidayah itu milik Allah. Dan hidayah itu milik Allah. Maka sebab itulah kata seorang ulama, seandainya satu-satu negeri ke negara ke kampung ke, dan tidak mendapat sinar daripada Allah Ta'ala ataupun tidak mendapat penyalur daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka negeri itu akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh seluruh penduduk bumi. Bahasa mudahnya macam mana? Dalam satu kampung, contoh, ada surau, ada masjid, tapi tidak kedengaran azan, tak ada orang berjemaah. Surau ada, masjid ada, tapi tak ada orang nak azan, tak ada, semua masing-masing macam sembahyang rumah. Dan maka tunggulah bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia waktu mana kalau surau masjid dia ramai orang? Tak. Saya nak musyawarah pemilihan. Sebulan sebelum pada tu nampaklah muka-muka baru. Kan? Lepas musyawarah pemilihan ada JK baru, ada tak kuasa baru, hilang habis. Hilangkan diri 3 tahun pula baru nampak. Dan itu sibuk kan. Orang yang tak pernah mari surau pun mari juga. Sebab apa? Nak jadi AJK, nak sakau projek dalam surau masjid, ada jenis manusia lagu tu. Bukan ada. Oh, aku jadi AJK masjid, tengok Al-Fani projek kenapa aku nak. Ada tak jenis lagu tu? Ada. Memang ada. Yang melibatkan nazir pun ada. Bagi kroni. Nah, maklumat tu siapa? Masjid mana-mana suruh pantau begitu gini, itu ada yang betul lah. Nah, ada beberapa buah masjid yang pihak jahit sampaikan kepada saya untuk buat siasatan pantau. Betul tu maklumat yang diterima ni. Nazir, bakal projek. Tu imam pun sapu juga, siapa kesiap pun sapu juga projek dalam masjid. Nah, AJK ni biasalah, AJK ni macam biasa kontraktor kelab ambil orang bagi alokan, bentuk bagi, itu pangkul. Kalau yang besar-besar lahirnya desain. Buat bangunan dalam masjid. Ada. Saya banyak terima aduan pasal. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Apapun apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersendirian. Walaqad jitumunna furada. Dan sesungguhnya kamu, kita ni akan datang, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri-sendiri. Kembali kepada Allah dalam keadaan sendiri seperti mana kita duduk dalam perut mak kita dulu dalam keadaan bersendirian. Maka begitulah juga kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersendirian tanpa pakaian. Dunia kita akan tinggalkan. Di hadapan kita adalah akhirat. Baik. Maka apa kata lagi Imam Bukhari, dan telah berkata Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, sesungguhnya dunia telah pergi membelakangimu dan akhirat telah menghadap di hadapanmu. Maka jadilah anakmu sebagai anak akhirat, dan jangan jadi anak-anakmu sebagai anak-anak dunia. Dalam surah Al-Munafiqun atau surah Al-Waqi'ah, silap ayat. Saya sebenarnya sebut sebelum ni. Ayat Allah Ta'ala sebut apa? Jangan kerana anak-anak dan harta kamu lalai kepada perintah Allah. Maka sebab itulah Sayyidina Ali kata, didiklah anak-anakmu menjadi anak-anak akhirat. Jangan didik anak-anakmu menjadi anak-anak dunia. Beri makan rohani, jangan jasmani. Makanan rohani ni apa dia? Ngaji Quran, sembahyang, puasa, zakat. Itu makanan rohani. Makanan jasmani hak yang kita duk makan tu lah. Cak kuih tiaw,
kari kepala kambing. Itu makanan jasmani. Makanan rohani, akidah, Al-Quran. Itu makanan rohani untuk membentuk jiwa kita menjadi seorang manusia yang beriman, yang bertakwa, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kerana hari ini adalah hari beramal, bukannya hari dihisab. Sedangkan esok adalah hari dihisab, bukannya hari untuk beramal. Hari ini hari untuk kita menanam, dan kita akan tuai pada hari akhirat esok-esok.